Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kembali lagi dalam channel Bedah Gusti, channel yang akan membedah kisah-kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti terhangat. Baik, sebelum kita bermula, jangan lupa like, subscribe dan share supaya setiap kali saya muat naik video baru, anda akan dapat pemberitahuan. Baik, pada kali ini atas permintaan kita akan membedah seorang lagi ahli Gusti yang boleh dikatakan antara yang terhebat pernah muncul, iaitu Bill Goldberg. Dengan fizikalnya yang besar, dengan kepala botak, menyebabkan Goldberg tidak perlu mengambil masa yang lama untuk mencipta nama, walaupun beliau adalah seorang rookie. Sebelum itu tak pernah orang tahu pun siapa Goldberg ni, tapi sekejap sahaja WCW berjaya mentransformasikan beliau dari tiada apa-apa kepada bintang utama yang menjadi kebanggaan WCW, di mana pada waktu itu WCW dipenuhi dengan bintang-bintang yang melompat daripada WWE. Tapi WCW berjaya mencipta Goldberg sebagai satu karakter yang originally terhasil daripada jenama mereka. Bintang perkasa berusia 53 tahun ini sebenarnya tidaklah terus menjadi seorang ahli Gusti. Sebaliknya, beliau bermula sebagai seorang pemain American football dan pernah muncul beberapa musim di NFL dan memulakan karier sebagai salah seorang pemain pertahanan defensive tackle untuk University of Georgia. Kemudian beliau menyertai Los Angeles Rams, tetapi oleh kerana berlaku kecederaan menyebabkan karier dan momentum Goldberg sebagai salah seorang prospek dalam sukan ini terbantut, terencat, menyebabkan beliau terpaksa menggantung but lebih awal dan memikirkan apakah hala tuju selepas itu. Makanya selepas kariernya dalam bola sepak itu tidak nampak satu petanda yang baik, maka Goldberg ada satu ketika mungkin dah rezeki dia kot, sedang dia ni suka hadir di gym kepunyaan Sting ya. Dan dari situlah Sting dan Lex Luger yang nampak Goldberg ini nampak potensi pada jejaka sasa ini, kata boleh pergi Mamat ni badan besar sedap kan. Jadi mereka menawarkan Goldberg untuk ke WCW Power Plant, pusat latihan WCW waktu itu, untuk berlatih dan menjadi seorang ahli Gusti. Dan dari situlah Goldberg mula berlatih, mula datang minat untuk bergusti, walaupun pada asalnya beliau ni tak minat langsung bergusti, tapi kerana hasil nasihat yang diberikan oleh Sting dan Lex Luger, maka Goldberg nampaknya berjaya di mana rezekinya ada dalam sukan gusti. Maka pada tahun 1997 di sebuah acara Nitro, Bill Goldberg muncul dengan persona yang ada persis kepada seorang bintang di WWE yang sedang top waktu itu, iaitu Steve Austin. Dengan kepala botaknya, dengan tights yang berwarna hitam, cuma fizikal dia lebih lebar sedikit berbanding Austin. Dan ia sekaligus menarik perhatian para penonton Nitro pada waktu itu, dan perlawanan sulungnya menentang Hugh Morris menjadi titik tolak pada undefeated streak Goldberg ketika di WCW, di mana dalam tempoh 10 bulan Goldberg mencipta kejayaan demi kejayaan, tidak pernah kalah dan hanya tewas di perlawanan ke-174, iaitu ketika menentang Kevin Nash di acara WCW Starrcade 1998. Dan itu pun beberapa bulan sebelum itu beliau sebagai seorang rookie dalam tempoh kurang setahun berjaya juga menewaskan penyandang juara ikon Gusti, iaitu Hollywood Hulk Hogan, di acara Nitro je pun di Atlanta. Dan dia merupakan sebuah perlawanan non-PPV paling besar dalam sejarah pernah diadakan. Dan pada ketika itu Goldberg yang memenangi kejuaraan, dah jadi juara Amerika Syarikat, berjaya memenangi pula kejuaraan dunia WCW. Di malangnya hasil gangguan daripada Scott Hall, beliau telah pun ditase ataupun direnjatkan oleh taser oleh Scott Hall, rakan Kevin Nash pada waktu itu, menyebabkan beliau telah menerima satu jackknife powerbomb yang sangat padu daripada Kevin Nash, dan undefeated streak beliau sepanjang setahun lebih itu berakhir di situ. Namun kariernya tidaklah terhenti setakat itu. Selepas tahun 1998 masuk 1999, beliau tetap juga aktif, masih lagi aktif bertarung di WCW sehingga kan dapat juga menjadi juara regu bersama dengan Bret Hart di WCW. Tapi beliau juga menjadi individu yang sama menjahanamkan karier Bret, kerana pada pertemuan mereka bagi merebut kejuaraan heavyweight dunia WCW di acara WCW Starrcade 99, Goldberg telah menendang kepala Bret, menyebabkan Bret mengalami major concussion dan terpaksa menggantung but akibat daripada tendangan tersebut. Dan Goldberg ada satu sisinya, iaitu dalam hati ada taman. Walaupun beliau nampak ganas dan sebagainya, tapi pada tahun 2000, semasa berrejim
Bischoff dan juga Russo sedang menguasai WCW pada waktu itu, mereka telah cuba untuk mentransformasikan Goldberg daripada seorang bintang pujaan ramai kepada seorang penggusti berhaluan kiri ataupun penggusti villain lah, penggusti jahat. Goldberg di acara Slamboree 2000 kalau tak silap saya, Goldberg muncul mengingatkan nak menentang Bischoff dan Russo, rupanya bersepakat dan bersekutu bersama dua malaon ni. Tapi Hilton ataupun run Goldberg sebagai penggusti jahat itu tidak lama lah, kerana Goldberg sendiri secara peribadi berkata beliau tidak bersetuju dengan Hilton tersebut kerana beliau ada ramai peminat-peminat cilik dan beliau kata tak sampai hati tengok peminat-peminat ini kecewa kepada dirinya. Jadi beliau tak sukalah tengok kanak-kanak kecewa melihat dia jahat dan sebagainya. Makanya heel run beliau tidak lama dan beliau kembali menjadi penggusti kegemaran ramai tidak lama selepas itu. Selepas WCW tutup kedai pada Mac 2001 dan dibeli oleh WWE, nama Goldberg tidak tersenarai dalam mereka-mereka yang berpindah ke WWE. Kebanyakannya hanyalah mid-carder dan sebagainya lah, yang geng-geng bawah-bawahan lah. Tapi yang main event ni tak ada, kerana mereka masih ada lagi sakit baki kontrak dengan Time Warner, menyebabkan WWE tak nak membayar nilai baki kontrak itu, dan salah seorangnya adalah Goldberg sendiri. Even selepas nama-nama besar seperti DDP, Diamond Dallas Page, NWO pada tahun 2002, Goldberg dia boleh kata antara batch yang last menyertai WWE itu pada tahun 2003. Di acara Backlash 2003, kita dapat saksikan Goldberg membuat penampilan sulung dengan menumpaskan The Rock yang sangat poyo pada waktu itu. Dan kehadiran Goldberg begitu diterujai, begitu dinanti-nantikan oleh para peminat. Walaupun semasa zaman kegemilangannya di WCW dulu, WWE siap buat parody lagi tentang Goldberg ni dengan watak Gilbert. Kalau Goldberg keluar dengan bunga api, Gilbert keluar dengan ada orang pegang bunga api kat tepi gitu kan. Memang kelakar lah. Tapi WWE tidak boleh menafikan kehebatan Goldberg dan menawarkan kontrak ke Goldberg pun menyertai WWE. Malangnya sepanjang beliau berada di WWE pun tidak bertahan lama kerana Goldberg tidak rasakan suasana di WWE pada waktu itu sesuai dengan dirinya. Dan ketika mana beliau sedang berkonfrontasi dengan Triple H bagi perebutan kejuaraan heavyweight dunia pun, dikatakan ada sedikit salah faham di antara Triple H dan Goldberg, menyebabkan Goldberg hanya setahun saja berada di WWE dan menyaksikan perlawanannya dengan Brock Lesnar di acara WrestleMania 20 menjadi salah satu perlawanan yang sangat dinantikan, tapi teruk dia punya keputusan. Dia punya persembahan itu sangat mengecewakan kerana dua-dua pun dah nak belah daripada WWE, jadi ia dikira sebagai macam perlawanan selamat tinggal lah, dan mereka dibu dalam perlawanan tersebut. Dan perlawanan tersebut juga turut diadili oleh Stone Cold Steve Austin sebagai pengadil undangan. Sebenarnya pertembungan antara Austin dan Goldberg ini sangat dinanti-nantikan kerana mereka mempunyai beberapa similarity, persamaan dengan dari segi fizikalnya, dari segi attire-nya. Tapi malangnya Goldberg menyertai WWE pada tahun 2003 itu ketika mana Austin baru sehari mengumumkan persaraannya. Kerana Austin ada masalah leher, jadi dah tak boleh nak bergusti, makanya timing tu tak berapa kena lah. Makanya sampai sekarang lah kita kempunan untuk menyaksikan pertembungan di antara Stone Cold Steve Austin dan Bill Goldberg. Dan kerana sayangnya Goldberg kepada anak-anak kecil inilah menyebabkan beliau mengambil keputusan untuk kembali aktif pada tahun 2016. Itu pun atas permintaan anaknya yang pada ketika itu berusia 10 tahun. Anaknya teringin melihat bapanya. Goldberg kahwin lambat, jadi semasa zaman peaknya dulu, anaknya itu masih lagi berudu, jadi tak berpeluang lah nak menyaksikan aksi bapanya ini yang ketika itu menjadi hero kegemaran rakyat jelata. Jadi atas permintaan anaknya itu, Goldberg kembali menyarung boot dan kembali ke WWE. Yang kita dapat saksikan pada tahun 2016 itu pertembungan timbal balik di antara Goldberg dan Brock Lesnar berlangsung di acara Survivor Series dengan menyaksikan Goldberg berjaya menewaskan Lesnar dalam tempoh hanya beberapa minit dengan satu spear yang padu, menyebabkan penonton bersorak keriangan seolah-olah cover balik kekecewaan mereka di acara WrestleMania 20 pada satu masa dulu. Di samping sukakan kanak-kanak, Goldberg juga seorang pencinta haiwan. Kalau kita follow Instagram beliau ada 3 ekor kucing yang comel dan juga seekor kambing
yang diberi nama Goldberg. Bukan itu saja, Goldberg juga merupakan seorang jurucakap bagi American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, pertubuhan yang perlindungan haiwan lah, daripada dizalimi oleh sesiapa. Jadi kalau ada mana-mana orang di Amerika yang buat tak senonoh kepada binatang-binatang ni, siap dalam koma, kena spear dengan Goldberg. Di samping minat memelihara haiwan, Goldberg juga seorang yang minati sukan permotoran. Beliau memiliki beberapa siri koleksi kereta-kereta yang boleh tahan mahalnya. Kalau kita tengok di rancangan garage mahal di saluran DIY, Goldberg ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih daripada 10 biji kereta. Antaranya seperti 1959 Chevy Biscayne, ada Dodge Charger 1969, kereta-kereta klasik ni. Maksudnya kalau Undertaker minat kumpul motor, tapi Goldberg minat kumpul kereta. Duit banyak kan, tak tahu nak buat apa, belilah kereta. Kita mampu beli kereta Hot Wheels kecil je, jadilah daripada tak ada. Rekod Goldberg sebagai salah seorang bintang yang sangat mendominasi ini memang tidak wajar dipertikaikan lah, kerana sepanjang kerjanya dari tahun 1997 membawa ke tahun 2020 ni, hanya segelintir saja individu yang telah berjaya menewaskannya. Antaranya seperti Kevin Nash ketika di WCW dulu, antaranya seperti Kevin Nash, Scott Steiner, Booker T, dan kemudian Triple H, Brock Lesnar di acara WrestleMania 33 itu, dan juga yang terbaru Undertaker, perlawanan di Arab Saudi tahun lepas. Walaupun perlawanan tersebut sangat mengecewakan di atas faktor persembahan yang ditonjolkan oleh dua-dua legenda ini, tapi ia merupakan salah satu daripada perlawanan impian, makanya kita pun boleh accept lah, ya kan? Orang dah berusia kan, cuba bayangkan pakcik kita lawan dengan ayah kita kan tak sama macam ketika era 30-an dulu kan, darah tengah panas. Maka kita terimalah seadanya. At least perlawanan tersebut dapat juga kita saksikan, walaupun tidaklah memenuhi piawaian ataupun par yang kita harapkan. Jadi Goldberg telah pun dinobatkan sebagai bintang Hall of Fame dan akan terus menjadi salah seorang idola dan figura yang dikagumi dalam sejarah industri gusti profesional. Baik, saya kira itu saja cerita tentang Goldberg. InsyaAllah pada edisi akan datang kita bedah lagi cerita bintang-bintang lain pula. Jadi jangan lupa like, subscribe dan share. Kita jumpa lagi pada edisi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Who's next?